Okey, Assalamualaikum. Ini sebab hari ni cikgu tak ada. Jadi cikgu tinggalkan kerja lah dalam bentuk video. Okey. Okey, untuk permulaan kita ingat balik macam mana kita nak mengenal nombor dan macam mana kita nak menulis nombor. Tahun 3 kamu belajar ada 4 digit. Tapi bermula tahun 4 kita tambah lagi 1 digit menjadi 5 digit yang perlu kamu belajar. Okey, cuba tengok buku teks muka surat 1. Okey. Dia kata kat sini. Macam mana kita nak menyebut sesuatu nombor. Okey, biasanya untuk menyenangkan kita menyebut nombor tu, cikgu suka buat macam ni. Ada 5 digit betul? 3 digit tu memang duduk di belakang, 2 digit tu duduk di depan, jarakkan sikit. Kenapa perlu dijarakkan sedikit? Supaya senang untuk kamu sebut. Okey. Yang belakang ni seperti biasalah, yang dah belajar dari belakang dia adalah rumah sa. Tengah-tengah ni mesti rumah puluh. Yang depan tu mesti rumah ratus. Sa, puluh, ratus. Yang di depan mesti ratus, yang tengah-tengah mesti puluh, yang belakang tu sa. Okey, kenapa cikgu pisahkan lagi dua? Sebab yang ini depan ni, belakang dia mesti diikuti dengan perkataan ribu. Okey, yang ini adalah ribu. Kamu dah belajar tahun 3, ribu. Nombor yang keempat tu adalah ribu. Jadi depan ni ribu, kita panggil dia adalah puluh ribu. Tetapi bila dia ada 2 digit, kita tak panggil ribu kedua tu. Kita hanya panggil puluh sahaja. Kenapa kita panggil dia puluh? Sebab dia terletak di nombor yang kedua. Kedudukan ni sama macam puluh di sini. Nampak tu? Sebab tu kita kena asingkan. Bila kita asingkan nombor tu, kedudukan tu, baru kita boleh membaca nombor tu dengan lebih senang. Contohnya, dia kata kat sini markah saya 9,800. 9,800. 9,000 tu jarak sikit. 800 tu di belakang lah. Okey, dia kata macam mana kita nak menyebut markah Nitya. Markah Nitya. Okey. Tengok ni di atas. Okey. Bolehkah kita sebut 10? 10. Tak ada 10. Kita panggil mesti 10. Tetapi kita taklah panggil 10 3,000. Mana ada 10 3,000? Tak ada. Bila 1 ni duduk di kedudukannya nombor kedua ataupun di tengah-tengah, mesti kita panggil dia belas. Tak boleh panggil 10 kecuali kalau macam ni. Ni boleh 10,000, tak ada masalah. Tetapi kalau nombor belakang 1 tu ada nombor 1 sampai 9, kita tak boleh panggil 10,3. Tak ada 10,3, dia mesti belas. Jadi macam mana kita nak baca dia? 13,000. Bukannya 10,000, 3,000. Ribu tu hanya sebut sekali sahaja. Dia tak boleh sebut 2-3 kali. Ribu hanya sebut sekali sahaja, iaitu yang di hujung. Hujung sini. Yang paling hujung. Okey, 13,000. 7 tu nilai dia ratus. 1 tu 1. Tak perlu sebut sa. 13,701. Macam mana pula kalau Afani? 15. Kenapa kita panggil 15? Sebab kita baca 2 kan. Nombor ni 2. 1 tu di depan. Jadi kita taklah panggil 10,5. Mana ada 10,5? Kita gabungkan jadi 15,200. Boleh ke 10,6? Pun tak boleh. Dia tak ada perkataan 10,6, 10,5. Dia mesti belas. Kalau kamu jumpa perkataan 10,3, maknanya kita kena gabungkan dua nombor ni menjadi belas. Okey. Kalau yang sifar-sifar ni tak perlulah kita sebut. Kita sebut 20,004. Kita sebut nombor yang ada nilai. Okey. Ini kita panggil dekah. Dekah-dekah. Kalau macam ni senang lah kan. Ni nilai dia 1, ni nilai dia 3, ni nilai dia 7. Ni tak ada, kita panggil sifar. Ini ada nilai 1. Jadi macam mana kita nak sebut?
Boleh ke 10? Bila jumpa 10 je, kita tengok belakang dia. Kalau ada nombor lebih besar daripada sifar, jadikan dia belas. 13. 13,701. Tak boleh 10 10 3 tak boleh. Jadi kita panggil dia 13,701. Itu cara menyebut nombor dengan betul. Sebelah ni lah kamu boleh sebut dengan rakan sebelah. Sebab cikgu tak boleh dengar kan. Tak apa, cikgu akan dengar hari Selasa macam mana kita sebut. Okey, yang ini pun macam mana kita nak menyebut. Kita kena tahu macam mana kita nak sebut, macam mana kita nak nulis. Jadi sebelum kita menulis angka, pastikan ada 3 nombor di belakang, 2 nombor di depan. Depan ni mesti diikut belakang dia ribu. Yang ini puluh, ratus, ribu, puluh, ribu. Macam tu je. Jadi kamu belajar 5. Ini kita panggil nilai tempat. 10, ratus, ribu, puluh, ribu. Ribu, puluh, ribu. Ribu, puluh, ribu. Okey, senang je kan? Senang je. Tak susah. Jadi bila kita dah sebut, kita kena tahulah menulis. Yang penting untuk tahun 4 mesti ada 5 digit. Kecuali kalau dia kata 4,309. 4,000. Maknanya ada satu je nilai dekat tempat 1,000. Berbeza dengan 14,309. Bila ada 2 digit, 14,000 ada 2 digit, masih mesti ada 2 nombor, 14. Kalau 4,000 saja, 4. 309. Macam ni ke? 309. Nilai tempat apa yang tidak disebut. Jadi bila nilai tempat tu tak ada nombor, kita letaklah sifar. Jadi kalau susah nak tahu, nak senang macam mana nak menulis nombor dalam angka, kita buat petak. 10, ratus, ribu, puluh, ribu. Kita isi lah. Dia kata 4,000. 4 tu dekat ribu. 4 dekat ribu. Dia mesti bermula dengan nombor baru nilai tempat. Jadi nombor tu sebelum nilai tempat tu isilah dekat nilai tempat yang betul. 4 tu dekat ribu. 4 tu dekat ribu. 3 ni dekat ratus. 3 ni dekat ratus. 9 ni tak ada nilai tempat. Sebab dia tak disebut. Jadi letak di sini. Jadi nombor yang tak ada nilai, letak sifar. Macam tu. Jadi bagi yang susah nak tahu nombor tu jadikan 5 digit ke 4 digit ke, buatlah macam ni. Kalau buat macam ni mesti boleh jawab dengan betul. Jadi kamu mesti ada 5 digit. Kadang-kadang 4, tapi biasanya mesti 5. Okey. Jadi dia akan sebut contohnya 14. Macam mana tulis 14? 1, 4, 309. Itu cara menulis nombor dalam angka. Dia kalau eja senang. Baca nombor, ambil nilai tempat yang di atas. Kalau dia ada 10,000, kita ambil 10 sahaja. 1,000 tak payah ambil. Sebab 1,000 hanya sebut sekali sahaja. Jangan contohnya macam ni Okay. 20,000, 3,000. Tak mau macam tu. Dia 1,000 hanya sebut sekali. 23,000. 23,000. 185. Tu yang paling senang. Sebut nombor, sebut nilai tempat. Dia satu nilai digit sahaja. Dia tak boleh gabung kecuali bila satu tu duduk dekat 10. Baru kita panggil berapa belas. Berapa belas. Itu
Itu cara menulis dalam perkataan pula. Okey, muka surat 3 ni buat dalam buku Matematik 1, buku petak. Yang nombor 1 tu sebut je, sebut dengan kawan, suruh kawan semak betul atau tidak. Itu saja. Sebab cikgu tak boleh semak, jadi kamu semak dengan kawan kamu. Okey, nombor 2 dan nombor 3 baru buat dalam buku Matematik 1. Tulis hari ni. Garis lawa-lawa. Kejap. Macam mana? Tunjukkan. Okey. Garis tepi. Okey, tulis hari ni Isnin. Garis. Hari ni berapa hari bulan? 18 Mac 2024. Garis. Okey. Tajuk dia nilai nombor. Garis. Okey, tulis nombor 2. Nombor apa tadi? Nombor 2 A 47293. Nombor 2 A 47293. Tulis macam tu. Jarakkan. Maknanya hanya yang belakang tu mesti jarakkan dengan 2 di depan, supaya kita tahu nombor yang terasing di depan tu nilai dia mesti 1000. Satu nombor, satu kotak. Tapi kalau dalam perkataan, tak payah kata-kata aku nak tulis ompek macam ni. 4 jam bosa dia punya tu nanti. Jawapan dia Kang. Banyak ruang nak pakai. Okey, jadi nombor, satu kotak. Okey, yang 2A ni dikata apa tadi? Dia suruh tulis dalam perkataan. Jadi kita kena eja lah. Okey, apa yang perlu kita eja? Kita tengok nombor dulu yang paling depan. Nombor 4. 4 tu nilai tempat dia apa? Tengok sini, 4 tu nilai tempat dia apa? Kalau dia 10,000, kita ambil 10 sahaja. Lepas tu ambil nombor kedua, 7. Tulis 7. 7 tu apa kat atas tu? 1000. Okey. Lepas tu 2. 2 tu 2 apa? 200. Kemudian ambil lagi nombor 9. 9 tu apa nilai tempat dia? 10. Last sekali ambil nombor sahaja, sebab sah tak perlu ditulis. Jadi kalau rasa tak boleh nak buat macam ni, susah. Okey, sekejap. Kita buat dulu petak. Petak tu yang memudahkan sebenarnya. Dari depan 10,000. 10 sah. Jadi isi lah. Ni 2. Ni A, ni B, ni C, ni D. Tulis nombor dia 4, 7, 2, 9, 3. Yang ini 5083. 5081 3 dan seterusnya. Okey. Ini kat atas ni macam mana kita nak menukarkan daripada angka kepada perkataan. Bawah ni tulis dah jawapan A. Okay, A tadi dah jawab kan. Okay, macam mana B pula? Tulis B sini. Okay, ambil nombor tu 5. 5. Okay, ambil satu nombor. Lepas tu tengok yang atas 10. Okay, bawah tu sifar. Dia tak perlu tulis sifar.
ambil atas terus 1000. Macam tu. Kemudian ambil nombor pula 8. 8 tu 8 apa? 800. Okey, seterusnya ambil bawah tu 10. Ada ke 10? Ada ke 10? Boleh 10 kalau belakang dia adalah sifar. Kalau belakang dia ada 1 hingga 9, kita tak boleh panggil 10 atau 10. Jadi kita ambil terus direct nombor dia. Ini nombor apa kita panggil kalau rapat? 13. Jadi dia tak ada 10. Dan buat seterusnya C dan D. Itu untuk menukarkan dalam perkataan. Yang nombor 3 ni, dia beri dalam perkataan, kamu tulis dalam angka. Salin ni dulu. A ni, salin dulu. Sama dengan berapa? Mesti ada berapa digit? Mesti ada 5. Depan tu nilai dia adalah 1000. Belakang tu yang biasa, ratus, puluh, sah. Itu untuk yang pertama, tugasan dalam buku teks. Senang kan? Okey. Seterusnya, yang ini cikgu bagi lembaran kerja. Yang pertama, baca dan bulatkan nombor yang betul. Dia beri dalam perkataan, kamu bulatkan mana nilai di dalam angka dengan betul. Ni yang pertama. Yang kedua ni pula, tukarlah. Kalau dia dah beri angka, kamu eja. Kalau dia dah beri dalam perkataan, kamu tulis dalam angka. Okey, tampal satu ni satu muka surat. Kalau tak muat, jangan lipat, tak nak lipat. Tampal melintang. Okey, bila dah siap, hantar. Kalau tak siap, sambung di rumah. Senang je kan? Tapi rasanya boleh siap. Siapa memain cakamal tu, yolah. Okey, seterusnya yang ini dalam buku aktiviti kamu. Buku aktiviti A. Buat nombor 1 je lah. Senang. Yang ini warnakan ikut warna yang ditetapkan, warna yang contohnya 50,205. Mana jawapan ni? Warnakan merah sahaja. Warnakan merah sahaja. Nombor yang disebut sahaja. Nombor yang tak disebut jangan warna. Kalau dia kata 82,079, warnakan hijau. Nombor tu warnakan hijau. Jawapan dia. Okey, yang ini tulis dalam perkataan, baca dan tulis dalam perkataan. Yang bawah tu pula, dia dah beri dalam perkataan, kamu tulis dalam angka. Jadi bila tulis dalam angka, biasakan buat 2 di depan, 3 di belakang. Tulisan tu kena kemas. Bezakan 3 dengan 5, sifar dengan 6. Tak nak sifar macam ni. Tolong dah tahun 4. Dah besar dah. Tahun ni ada periksa. Okay, jadi tolong siapkan. Kita jumpa hari Selasa. Okay. Assalamualaikum.